Salam sejahtera, Anda bersama saya Reza Zulkafli dan ini Niaga Awal. Ini kita mulakan dengan perbincangan dan juga analisis berkenaan dengan rancangan Malaysia ke-12. Pimpinan akar umbi dalam kalangan masyarakat luar bandar mengharapkan rancangan Malaysia ke-12 dapat memperkasa keupayaan penduduk kampung untuk lebih maju dalam penggunaan digital. Rata-rata mereka mengharapkan peruntukan yang disediakan dapat meliputi seluruh lapisan masyarakat sekaligus membawa kesamarataan dari segi pembangunan dan juga kemajuan. Saya mencadangkan kepada kerajaan macam ni. Sejak dulu kita menerima peruntukan yang sangat sedikit kerana apabila sedikit kita tidak dapat mencapai satu quality project yang mencapai kepuasan rakyat di peringkat pedalaman khususnya. Jadi saya setuju apabila birokrasi kita dapat kurangkan supaya perkhidmatan itu dapat dijalankan dengan lebih baik dan lebih cepat. Jadi saya tengok kalau kerajaan betul-betul mahu membantu rakyat di Sabah dan Sarawak, agihan peruntukan itu perlu lebih besar dan bersasar. Dan keutamaan-keutamaan projek perlu diutamakan mengikut keperluan rakyat. Saya rasa, saya yakin mereka ini masih lagi kekurangan ilmu bagaimana cara untuk memperluaskan lagi pasaran barangan mereka melalui konsep online, konsep online dan juga konsep digitalisasi. Saya mengharapkan pihak kerajaan melalui kementerian yang berkaitan supaya adakan satu kursus bagi mereka ini bagi mempelajari, mencari ilmu bagaimana untuk cara kaedah yang lebih baik agar produk-produk mereka dapat dijual dengan cara yang lebih baik dan juga cara yang lebih berkesan. Digitalan ini sebenarnya kurang memberi impak kepada sektor petani kecil berbanding dengan petani yang lebih besar, dan kita lihat di Malaysia, di negara ini memang petani kecil itu sangat ramai, dan pendigitalan kepada petani kecil ini ada kekangan pada waktu ini. Yang pengalaman kami di Kuala Lengat itu sendiri, apabila dia melibatkan pembiayaan oleh sektor kewangan dan sebagainya, kebanyakan sektor kewangan tidak mahu membiaya bagi petani-petani kecil berbanding dengan petani-petani besar, dan di situlah maknanya pendigitalan itu akan menyebabkan jurang antara petani besar dan petani kecil itu lebih besar. Dan di sini kita mengharapkan kerajaan memberi tumpuan kepada perkara ini supaya pendigitalan ini boleh diimplement untuk semua sektor, petani kecil dan juga petani besar. Dan penekanan dan tumpuan pembangunan lebih seimbang antara kawasan bandar dan juga luar bandar perlu dipertingkatkan lagi dalam rancangan Malaysia ke-12. Ini terutamanya di Sabah dan juga Sarawak. Dalam perbahasan ahli parlimen dari kedua-dua negeri itu di Dewan Rakyat pada Selasa, mereka menyatakan bahawa saiz geografi yang besar bermaksud akses kepada kemudahan asas seperti bekalan air, elektrik, internet dan juga jalan raya adalah amat diperlukan walaupun proses penyediaannya adalah lebih mencabar. Menurut Datuk Seri Rohani Abdul Karim, kerajaan diharap dapat melihat kepada aspek regulasi, keseimbangan polisi, struktur perlindungan sosial dan juga penggubalan dasar secara total dalam jangka masa panjang. Dan kita ingin bincangkan berkenaan dengan RMK ke-12 dari sisi pandangan Sabah dan juga Sarawak dan juga peruntukan dan apakah cabaran untuk pelaksanaannya bersama dengan Dr. Rafiq Idris, Pensyarah Kanan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan juga Perakaunan Universiti Malaysia Sabah. Doktor, antara komen awal, mungkin Doktor boleh berikan komen awal kepada RMK ke-12 dan juga komen rakan-rakan di Kota Kinabalu. Terima kasih, Rizal. Pertama kali saya menyambut baik pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Ismail Sabri berkait rancangan Malaysia ke-12 yang diumumkannya. Saya sifatkannya sebagai suatu perancangan perbelanjaan fiskal yang mempunyai ciri-ciri inklusif, berusaha memulihkan ekonomi negara dan sesuatu yang berusaha mewujudkan keluarga Malaysia yang sejahtera dan makmur. Saya juga menyambut positif berkenaan salah satu fokus yang disebutkan, iaitu melonjakkan pembangunan Sabah, Sarawak dan negeri-negeri kurang membangun.
Dan saya sifatkannya juga sebagai komitmen serius pihak kerajaan persekutuan untuk mengurangkan jurang pembangunan ekonomi antara wilayah dan menghayati the spirit of Malaysia Agreement 1963. Secara umum, jika saya tanyakan rakan-rakan yang ada di Kota Kinabalu ini, pandangan itu bercampur baur. Ada yang mengatakan, this is perhaps a good initiative by the government to reduce the gap between West Malaysia and East Malaysia. Dan ada juga yang berpandangan bahawa suatu yang bagus, tetapi banyak faktor perlu diambil kira juga dari segi pelaksanaannya nanti, yang mana faktor-faktor seperti availability of funding daripada awal tahun dan prestasi perbelanjaan juga, kecekapan perbelanjaan itu harus diberi tumpuan agar kesan perbelanjaan dalam RMK 12 ini benar-benar mencapai sasarannya. Dan bercakap berkenaan dengan sasaran, Doktor, ya, antara sasaran RMK 12 adalah untuk mengurangkan, seperti Doktor katakan tadi, jurang KDNK per kapita antara wilayah tengah dan juga Sabah kepada 1:2.5, manakala bagi Sarawak dikurangkan kepada 1:1.2 pada tahun 2025. Melangkaui angka ringgit dan sen ini, apakah maksud ini kepada realiti kualiti kehidupan dan pengisian yang penting untuk RMK ke-12 di kedua-dua negeri ini? Okay. Mungkin kalau saya boleh bagi sedikit gambaran berkenaan apa yang dimaksudkan dengan gap yang mungkin ramai yang memperbincangkannya. Angka-angka itu dari satu sisi betul, tetapi juga ada yang mengajak kita berfikir bahawa sebagai contoh, okey, Sabah sebuah negeri yang kaya. Sabah sebagai antara negeri sebagai contoh. Tetapi mengapakah kadar kemiskinan itu masih antara the highest in the country? Gini koefisiennya juga adalah tinggi. Kualiti jalan raya di Sabah berbeza kualitinya jika dibandingkan dengan banyak tempat di negeri-negeri lain. Lebuh Raya sebagai contoh. Okey, peruntukan untuk Sabah berapa banyak? Luas Sabah berapa besar seperti yang disebutkan tadi. Setengah daerah itu, sebagai contoh daerah Tongot itu, dia menyamai saiz beberapa negeri di semenanjung Malaysia. Mungkin kalau saya boleh kongsikan juga beberapa angka sebagai bandingan. Okay? Beberapa negeri di dalam Malaysia, lebih kurang 40 tahun ke belakang sebagai contoh. Okay? Saya mempunyai data household gross income bagi Sabah dan wilayah persekutuan. Labuan sebagai contoh. Kalau kita bandingkan tahun-tahun 1984 dan 1989, okay, sebagai contoh 1984, household gross income Sabah itu adalah lebih tinggi daripada banyak negeri. Even besar daripada Sarawak, daripada Terengganu, daripada Perlis, Perak, Pahang, Kelantan, Melaka dan Kedah. Even is higher than the national average. So what went wrong sebagai contoh? Ya. So saya rasa angka-angka ini yang perlu kita fokuskan antara lain, dan sudah tentu infrastruktur juga. Juga satu yang saya ingin kongsikan untuk for the case of Malaysia, untuk mencapai negara berpendapatan tinggi, we just need another few thousand ringgit, okay, a few thousand US dollar. But for the case of Sabah, dia halfway, baru half to achieve high income status seperti yang telah ditetapkan oleh World Bank, which is about almost 13,000 US dollar per capita. So ini yang sebenarnya antara sasaran yang patut kita tuju agar in the next few years apabila negara mencapai negara berpendapatan tinggi, banyak negeri lain tidak ketinggalan jauh. Ya, itu komen saya. Tapi dari segi kualiti kehidupan, pengisian apa yang Doktor ingin lihat dilakukan melangkaui angka-angka itu, Doktor? Okey, dari segi infrastruktur sebagai contoh. Okey, dari segi infrastruktur, kualiti jalan raya. Untuk pengetahuan Rizal, saya sendiri terlibat dalam kajian. Kita pusing satu Sabah sejak beberapa tahun lalu. Kita pergi daerah ke daerah, kita tengok apa yang kurang. Okey, kalau kita tengok dari segi jalan raya itu sendiri, ya, interdistrik itu jalan raya ada, tapi kalau kita masuk 10-15 km atau 20 km radius, jalan sudah tidak begitu baik. Okay? Bekalan air dan elektrik masih lagi tidak begitu stabil di Sabah. Okay? Khususnya air, tetapi tidak berlaku mungkin di negeri-negeri lain. So, ini sebenarnya antara perkara yang
kita perlu ambil perhatian. Juga saya ingin bagi contoh tentang health services yang ada di hospital. Sesetengah specialist treatment yang ada yang ditawarkan di hospital di Sabah sebagai contoh mungkin tidak dapat menyamai apa yang dia ada di Semenanjung Malaysia sebagai contoh. Jadi saya rasakan ini perlu dan tidak hanya tertumpu di Kota Kinabalu, perkhidmatan yang sama perlu ada juga di bandar-bandar utama lain seperti Tawau, Sandakan dan Lahad itu sebagai contoh. Dan Dr. fokus ketujuh adalah melonjakkan pembangunan Sabah, Sarawak dan negeri-negeri kurang membangun. Perdana Menteri menyatakan bahawa dia komited untuk menyelesaikan isu-isu berhubung tuntutan Sabah dan Sarawak berdasarkan Perjanjian Malaysia 1963 seperti Dr. katakan, termasuk infrastruktur asas, kawal selia gas dan elektrik, aspek pendigitalan dan keselamatan. Komen Dr. Berkenaan dengan bergerak ke hadapan untuk Perjanjian Malaysia 1963, apa yang Dr. lihat low hanging fruits yang Sabah dan Sarawak boleh pastikan untuk mencapai sasaran 2025 tersebut? Salah satu gap yang besar saya rasa yang kita mungkin perlu tap dalam masa 5 tahun ini adalah mendekatkan jurang perbezaan di infrastruktur yang ada di Sabah dan Sarawak berbanding Semenanjung Malaysia. Dan memang pun fokus RMK 12 kali ini melonjakkan ekonomi dan banyak perbelanjaan itu ditujukan untuk infrastructure. So I think that is among the thing that we should focus on, dan perkara ini perlu dilaksanakan dengan cekap. Untuk kes Sabah sebagai contoh, banyak pelaburan yang masuk tetapi tidaklah sebesar apa yang ada di negeri-negeri lain sebagai contoh. Dan kenapa? So one of the main reasons possibly kerana infrastruktur bekalan air sebagai contoh yang masih belum stabil. Logistic issues. So semua ini menjadi pertimbangan perkiraan banyak pelabur-pelabur asing dan juga pelabur domestik. Dan selain daripada infrastruktur, apa lagi Doktor untuk pembangunan modal insan, contohnya untuk pembangunan perniagaan, pembangunan PKS contohnya, apa yang Doktor lihat penting lagi selain daripada infrastruktur asas itu? Untuk small and medium enterprises, banyak usaha yang perlu ditumpukan di Sabah. We need to spend more money for our micro and small enterprises dari segi skills, dari segi latihan, dari segi geran perniagaan. Kita tahu bahawa akan ada relokasi negara Indonesia, ibu kota negara Indonesia itu daripada Jakarta ke Kalimantan Timur, dan ada perancangan untuk membina jalan raya. So we need to prepare our micro small enterprises to be prepared before that happens. Kalau tidak, kita akan ketinggalan, kita khawatiri Sabah terlepas peluang kerana banyak potensi yang boleh ada daripada relokasi tersebut. Dan Kerajaan Persekutuan juga menyatakan bahawa sekurang-kurangnya 50% daripada keseluruhan peruntukan pembangunan asas Persekutuan akan diagihkan kepada negeri-negeri seperti Kedah, Kelantan, Perlis, Sabah, Sarawak dan Terengganu untuk mengurangkan kadar kemiskinan terutama di Sabah, Kelantan dan Sarawak. Peruntukan 50% tersebut tentunya satu berita yang besar, namun ia adalah sekitar sama dengan RMK 11 dari segi jumlah peruntukan tersebut. Perbelanjaan yang lebih strategik, fokus projek lebih strategik terutama selepas COVID-19 ini, di mana Doktor lihat ia harus disalurkan? Untuk konteks Sabah untuk kalau kita banding Sabah dengan Sarawak itu dari segi macroeconomic indicator per capita income sebagai contoh, Sarawak itu telah jauh lebih tinggi daripada Sabah pada ketika ini. Tapi saya ingin fokuskan kepada infrastructure. That is the basic that we should have. Kemudahan asas, jalan raya yang baik, bekalan elektrik dan air yang stabil, dan of course juga berkenaan infrastruktur digital. So this should be the focus because this involves a big sum of money. Bila perkara-perkara ini telah in place, sudah tentu ia akan ada penarik untuk pelabur domestik dan juga pelabur asing.
Doktor, mungkin saya boleh tanyakan secara lebih mendalam lagi, Doktor. Ya, Doktor sering menyebut berkenaan dengan infrastruktur jalan-jalan. Kenapa ini paling penting untuk Sabah dan adakah pembangunan ini harus diselesaikan dahulu sebelum boleh fokus kepada buzzword ataupun keywords yang besar-besar seperti pendigitalan, seperti kualiti hidup? Kenapa infrastruktur, Doktor? Sebab ini keperluan asas manusia. Bayangkan jika ada orang tinggal di pedalaman yang tidak ada akses keluar. Mereka tidak mempunyai akses kepada kualiti hidup yang baik. So, jadi perkara asas yang perlu ada is infrastructure, basic infrastructure. Then only we can, of course, pada masa yang sama memperkasakan hal-hal berkaitan infrastruktur digital. Sebab ini perkara asas yang negeri-negeri lain mungkin sudah ada. Tetapi banyak orang yang di Sabah, khususnya di luar bandar, mungkin masih tidak ada perkara yang asas. Okay, walaupun banyak yang telah dilakukan oleh kerajaan dalam banyak tahun yang lalu, tetapi penumpuan harus diberikan. Okay, saya ingat ya, kalau kita tengok dalam rancangan Malaysia pada awal-awal tahun 60-an, 70-an dulu, yang mana apabila berlaku keadaan yang mungkin dirasakan tidak ada kesamarasaan, telah diwujudkan dasar ekonomi baru yang berkait dengan rancangan Malaysia. So intervensi ini perlu untuk mengurangkan jurang di antara negeri ataupun wilayah, dan kalau perlu dalam RMK seterusnya fokus yang diberikan, yes, we have to do that. Kita tidak mahu ada negeri ketinggalan jauh. Sabah dan negeri Kelantan sebagai contoh tertinggal sangat jauh. Okay, the per capita income in Sabah tahun 2019 hanyalah RM25,375, Kelantan RM14,346. Tempat-tempat lain seperti Pulau Pinang RM55,000, it's double. Selangor RM55,000, Sarawak RM53,000, Wilayah Persekutuan RM129,724. So it's a big gap. Ini yang perlu ditutup, ini yang perlu didekatkan. Dan untuk mencapai itu, surat untuk infrastruktur adalah salah satu yang perlu dipersiapkan, diperkasakan. Doktor menyebut berkenaan dengan Sarawak berada dalam kedudukan yang lebih baik daripada Sabah. Kenapa doktor rasa ini berlaku? Okay, sebenarnya banyak faktor yang boleh diterangkan dalam perkara ini. Okay, hal berkaitan mungkin dari segi peruntukan, dari segi kestabilan politik, okay, dari segi adanya mungkin pendatang tanpa izin sebagai contoh. Semua ini dan banyak faktor lain sebenarnya memberi kesan terhadap perbezaan ekonomi Sabah dan di tempat lain-lain. Doktor, kita bercakap berkenaan dengan pelaksanaan. Tentunya pelaksanaan penting. Jika rancangan tersebut dibuat dengan begitu cantik sekalipun tanpa pelaksanaan yang bagus, tentunya ini menyukarkan situasi. Bagaimana doktor lihat cabaran pelaksanaan untuk pembangunan Sabah dan Sarawak untuk capai KDNK purata tahunan negeri 6.5% untuk Sabah, 5.3% untuk Sarawak dari tempoh 2021 hingga 2025. Bagaimana pelaksanaan yang terbaik yang doktor lihat dan juga harapkan? Okey, salah satu faktor yang antara faktor yang penting bagi memastikan keberkesanan RMK 12 ini dan dari segi impaknya kepada ekonomi adalah availability of funding tepat pada masanya, kecekapan keupayaan agensi pelaksana melaksanakan apa sahaja yang dirancang secara efisien, dan perbelanjaan itu haruslah mengikut jadual. So barulah kesan itu kita akan nampak pada keluaran dalam negara kasar negeri Sabah dan negeri-negeri lain. That is the key factors that can influence prestasi KDNK Sabah in the next few years. Terima kasih Dr. Rafiq Idris, pensyarah Fakulti Perniagaan Ekonomi dan juga Perakaunan Universiti Malaysia Sabah, membincangkan berkenaan dengan fokus kepada Sabah dan Sarawak dalam RMK ke-12. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.